Ustaz tak buka. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala buat pertama-tamanya dan selama-lamanya kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah kerana Allah merupakan Rabb yang mengaturkan sekalian alam. Allah dengan rahmatnya, dengan hidayah dan taufiknya, Allah memberikan kepada kita keizinan pada malam ini untuk kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan ayat-ayat yang dikumpulkan pada tajuk yang sama, iaitu ayat-ayat yang berkisarkan berkenaan dengan permisalan ataupun perumpamaan. Malam ini kita akan mempelajari perumpamaan seperti yang ada di dalam Senarai Semak, iaitu perumpamaan yang ke-13 dari 66 perumpamaan yang telah kita senaraikan di dalam Senarai Semak. Okey, mari kita sama-sama merujuk kembali Senarai Semak perumpamaan yang telah pun kita sediakan pada siri yang pertama dulu. Kita tengok perumpamaannya. Okey, kalau kita lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan, saya besarkan sedikit dia punya tulisannya. Kenapa dah lain ni? Okey, tengok dekat sini. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak ya perumpamaan nombor yang ke-15 yang yang ke-13 di sini. Tengok ya, yang ke-13 surah Al-An'am, surah nombor 6. Okey, ayat 71, muka surat 136 yang disesatkan oleh syaitan. Inilah perumpamaan yang kita sama-sama pada malam ini akan mengambil pengajaran, faedah, teladan daripada ayat yang kita akan kupas dengan kita merujuk kepada tafsiran ayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika boleh tuan-tuan silalah rujuk dalam Quran terjemahan ya, tengok muka surat nombor 136 surah Al-An'am ayat nombor 71. Okey. Dalam ayat ini, saya padam sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Ayat yang 71 tersebut, izinkan saya baca terlebih dahulu ayatnya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada terjemahan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Okey, ayat ini terjemahannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan. Mengatakan tentang apa? Mengatakan kepada siapa? Anad'u min dunillahi, adakah kita akan menyeru? Anad'u maksudnya menyeru. Ataupun adakah maksudnya di situ anad'u dikaitkan juga dengan perkataan doa. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memperkatakan
kepada sesiapa yang mengajak kepada perbuatan mengambil, menjadikan ada Tuhan yang kedua, ada Tuhan yang ketiga, ataupun mana-mana manusia yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kekafiran, maka Nabi disuruh oleh Allah untuk menyatakan pendirian, menyatakan bangkangan, menyatakan penolakan terhadap mana-mana ajakan. Okey, jadi cara nak menolak itu, cara untuk mengatakan tidak mahu menerima ajakan, maka Nabi disuruh oleh Allah dengan menyatakan bentuk persoalan. Anad'u min dunillah, adakah kita akan menyuruh, memanggil, berdoa selain daripada Allah? Okey, selain daripada Allah ini apa saja? Kalau kita memanggil malaikat, menyuruh minta tolong kepada malaikat, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada mana-manalah, minta tolong kepada penunggu ke dewa-dewa yang mereka kata itu ada dewa lah. Pada siapa pun selain dari Allah, mereka-mereka ini kata Allah, la ma la yanfa'una, sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita. Okey, maknanya kalau ada pihak yang mengajak kita supaya kita menyuruh, panggil, minta tolong kepada selain daripada Allah, maka yang diseru itu selain daripada Allah itu tidak dapat memberikan apa-apa manfaat pun. Tak dapat tolong kita pun. Tak dapat beri kebaikan apa pun. Wala yadurruna, dan tidak juga boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan bahaya kalau kita tak seru makhluk itu. Okey, maknanya selain daripada Allah tidak boleh buat apa? Tak boleh bagi kebaikan, tak boleh tunaikan permintaan, tak boleh bagi perlindungan, dan jika tak sembah mereka ini pun, kan, contohnya hanya menyembah Allah saja, perkara selain Allah itu tak boleh membahayakan diri kita. Kalau kita tak minta tolong jin, jin tak boleh buat apa-apa kat kita. Jin tak boleh membahayakan kita. Itulah wal mala yadurruna. Okey, wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah kita diberikan hidayah oleh Allah? Okey, maknanya perkara yang ketiga, perkara yang berikutnya yang Nabi sampaikan untuk menolak mana-mana pihak yang mengajak kepada kesyirikan, kepada kekufuran ini, Nabi kena menyatakan kepada mereka dengan bertanya. Bertanya kat situ dalam bentuk mengingkari. Seolah-olahnya Nabi kata, apakah kamu nak mengajak kami ni kembali ke belakang? Kembali ke belakang ni maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu nak mengajak kami jadi apa? Jadi kufur? Nak mengajak kami ini buat kesyirikan? Kerana tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah ke mana? Diutuskan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Kita tahu kan suasana agama penduduk Mekah, mereka yang dah lama tidak didatangi oleh Rasul ini, mereka hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan kegelapan. Okey, mereka percaya
ada dewa sini, dewa sana, percaya patung ini, patung sana, percaya kepada ada sesuatu yang boleh apa, yang boleh mereka pinta, kan? Jadi apabila Islam datang, maka mereka ni sebenarnya telah dapat apa? Dekat tu, dekat ayat tu disebut ba'da id hadanallah. Setelah kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Okey, maknanya persoalan tu Nabi kata seolah-olah Nabi nak mengatakan, apakah kamu nak menarik, mengembalikan kita semua ni kepada mengembalikan kita semua ni ke belakang. Ke belakang tu maksudnya ke zaman dulu, zaman kegelapan dulu, zaman sebelum datang Rasul itu, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Sebelum Allah mendatangkan Islam, sebelum Allah menghantar Rasul, setelah Allah memberikan wahyu, itu semua adalah hidayah. Jadi takkan nak patah balik ke belakang, takkan nak mundur balik ke belakang. Mundur ke belakang ini sebab apa? Sebab apa? Jika menyeru selain daripada Allah, maka kita seperti kembali ke belakang. Okey. Faham ayat ini? Okey. Untuk menguatkan, okey, untuk menyampaikan mesej ini lebih mendalam, boleh diingati. Okey. Maka Allah menjadikan mana-mana ajakan, mana-mana perbuatan yang nak kembali ke belakang semula, yang nak kembali kepada zaman kegelapan, ataupun mana-mana perbuatan yang nak menjadikan Allah itu ada sekutu, maka perbuatan itu kalladhi, ia dimisalkan sebagai apa? Dimisalkan kalladhis tahwat khusyayatinu fil ardi. Okey. Dimisalkan seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi. Okey, jadi Allah nak menyampaikan Allah nak memberitahu bahawa jika ada mana-mana pihak, okey, yang mengajak kepada kesyirikan balik, ajak jadi murtad lah, ajak kembali kafir, mereka ini diumpamakan seperti apa? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi. Okey, itu perumpamaannya. Okey. Kita kena jelaskan dulu kenapa, atau kita kena jelaskan dulu ni. Kita kena jelaskan kenapa Allah misalkan seperti ia telah disesatkan oleh syaitan. Lepas tu sesat dekat mana? Sesat di bumi. Okey. Ini perumpamaan. Perumpamaan ini diumpamakan kepada siapa? Tadi kita dah sebut. Okey. Syaitan pada perumpamaan ini, kan ayat ia telah disesatkan oleh syaitan. Jadi disesatkan oleh syaitan itu, syaitan dalam perumpamaan ini adalah disamakan dengan orang yang mengajak kepada kesyirikan. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang mengajak, kan, contohnya mungkin kalau zaman dulu kita fahamkan, ayah beriman, keluarga tak beriman, suami beriman, isteri tak beriman, betul tak? Kan kita dengar kisah bagaimana orang dulu ni terpaksa berhijrah, kan, terpaksa tinggal keluarga, tinggal pasangan, kan. Jadi kalau anak mengajak ke, isteri mengajak ke,
pak saudara mengajak ke, siapa-siapalah yang mengajak supaya jadi syirik semula, kufur semula, mereka yang ajak tu Allah misalkan seperti siapa? Seperti syaitan. Kan? Seperti syaitan. Lepas tu pula uh, orang yang menerima ajakan yang mengajak tu umpama syaitan, maka orang yang menerima ajakan itu ia seperti orang yang telah tersesat. Tersesat di mana? Tersesat di bumi. Tersesat di bumi itu maksudnya tersesat di bumi dalam keadaan dia hayrana lahu, dalam keadaan dia menjadi hairan, menjadi bingung. Okey, maksudnya begini. Allah kata kalau orang yang dia dah dapat hidayah, betul tak kan? Setelah Allah menghantar Rasul, dah diajak masuk Islam, dikenalkan Allah yang Esa, maknanya mereka telah dapat hidayah. Betul kan? Itu yang ayat tu kata, ba'da id hadanallah. Setelah Allah berhidayah kepada kita. Okey, maka siapa dapat hidayah, bermakna dia telah menemui jalan. Sebab hidayah, apabila dapat petunjuk tu yang beri kita jalan hidup kat muka bumi inilah. So apabila kita dah dapat hidayah, diberikan petunjuk supaya mengesahkan Allah, maka kita sudah mendapat jalan. Maknanya kita tak sesatlah. Kita akan ikut jalan tu. Okey, tetapi kalau ada mana-mana yang telah dapat Islam, dia telah Islam pun. Okey, dia telah beriman pun. Tetapi kalau dia ikut ajakan mana-mana pihak yang digambarkan ia seperti syaitan, maka ia telah tersesat, dia telah disesatkan oleh syaitan itu. Di mana? Di muka bumi. Kenapa dia sesat? Kerana dia pergi cari jalan lain. Sebab jalan yang bawa kita kepada jalan yang lurus satu je, iaitu jalan hidayah. Lepas tu kita doa dalam Fatihah kan, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kalau tak nak ikut jalan yang lurus itu, tak nak ikut hidayah yang telah Allah beri itu, maknanya nak ke mana? Dia akan berada dalam keadaan yang sesat dan dia akan jadi bingung. Dia akan jadi bingung. Seolah-olahnya macam ni lah, macam orang Arab dulu ya, mereka macam ni. Kita kena faham macam ni. Kenapa perumpamaan ini Allah beri kepada orang, kepada bangsa Arab dikaitkan dengan sesat, dengan syaitan tu? Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, orang Arab dulu memang mereka ni, kalau dia tersesat di padang pasir, mereka akan kata orang yang tak jumpa jalan kan, mana jalan ni macam jalan mati ni. Mereka akan kata seolah-olah dia telah tersesat, dia telah disesatkan oleh syaitan. Kalau kalau kita orang Melayu, contoh kan, kalau ada orang dia hilang dekat hutan, orang akan kata dia ni disesatkan oleh siapa? Lepas tu kalau baca dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka kata seolah-olah dia seperti disesatkan oleh Pontianak. Macam kita bukan Pontianak pula, orang Bunian. Kita kaum Melayu ke suka kata macam tu kan. Ui, tak jumpalah lepas dia masuk hutan, berkemah dekat dalam hutan. Kan? Dia buat jaga trekking, tiba-tiba tak balik-balik. Tu yang orang kata, mungkin dia disesatkan oleh Bunian kot. Dia kahwin dengan orang Bunian kot. Itu yang kita dengar daripada kecil kan. Orang Arab pun dia macam tu juga. Dia berfikir bahawa kalau orang tersesat kat padang pasir ni, dia seperti disesatkan oleh siapa? Oleh syaitan, oleh jin. Tapi benda tu tak benar pun. Tapi itu adalah apa yang mereka faham. Jadi Allah nak kata, Allah nak gambarkan, Allah nak misalkan, kalau kamu memilih untuk tak nak menerima hidayah, kamu nak patah semula ke belakang, maka kamu akan
Jadi orang yang tersesat dekat bumi, dalam keadaan engkau bingung, hairan, nak ke mana ni? Tak jumpa jalan keluar. Sebab orang Islam ni, dia ada tujuan. Macam kita kan, apa tujuan hidup? Semua tahu. Tujuan hidup kita adalah beribadat kepada Allah. Apa destinasi kita? Kita nak pergi syurga. Sebab tu orang Islam, dia ada tujuan. Maknanya dia tak tersesat lah. Dia tahu nak ke mana. Tahu nak ikut jalan mana. Tapi kalau dia pilih selain daripada Islam, so dia nak pergi mana? Dia nak ikut siapa? Tak ada arah tuju. Dunia je lah. Okey, itu yang Allah buat pemisalan. Okey. So moga-moga pemisalan ni orang Arab, musyrikin, siapa-siapa yang dia faham pemisalan ni, dia akan jadi seorang yang macam berpegang teguh kepada tauhid. Tak nak dengar mana-mana ajakan, mana-mana pihak, kawan baik ke siapa-siapa ke, yang nak ajak. Dia seolah macam kita juga boleh pakai ayat ni, aplikasinya macam kita dah hijrah, betul tak? Ada orang dia telah berhijrah, dia tak nak lagi duduk dalam dunia duniawi semata-mata, dia hijrah, kan? Tapi sepanjang dia hijrah tu, ada je mana-mana pihak yang ajak kepada dia, kan? Jomlah kita hidup macam dulu, lepak-lepak macam dulu, kita duduk happy-happy macam dulu. So orang yang mengajak kita macam tu, mereka ni digambarkan seperti syaitan. Dia telah diajak oleh syaitan, tersesatkan oleh syaitan. So orang yang macam tu, kan, dia hidup dalam keadaan happy, dalam keadaan buat benda maksiat. So dia cakap, ke mana sebenarnya hidup dia tu? Itu dia digambarkan seperti orang yang disesatkan di muka bumi, lalu dia menjadi bingung. Okey. Kemudian hujungnya tu Allah kata apa? Allah kata dalam masa yang sama, lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina. Dalam masa yang sama, mereka yang disesatkan itu, dia ada kawan, sahabat yang mengajak dia ke jalan yang lurus dengan berkata, ikutlah kami. Rupa-rupanya orang yang telah tersesat tu, memilih jalan untuk sesat kembali disebabkan ada orang perangainya macam syaitan tadi tu. Dalam masa yang sama, dia ada kawan yang Islam. Macam orang kafir musyrikin kan, mereka ada Nabi dekat dengan mereka, mereka ada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Jadi sahabat-sahabat yang masuk Islam, mereka itu digambarkan dalam ayat itu lahu ashabun. Mereka ada kawan-kawan yang mengajak mereka kepada apa? Mengajak mereka kepada hidayah. Mengajak kepada hidayah tu maksudnya apa? Mengajak kepada mentauhidkan Allah. Mengajak kepada apa? Mengajak kepada kebaikan. Dan kawan tu kata apa? Itina. Kawan dia kata, melah ikut kami, melah ikut kami. Seolah-olahnya macam kita tersesat dekat dalam hutan. Kan? Kita ada kompas. Contoh. Kompas itulah umpama kawan. Kompas tu kata, kena pergi ke bahagian timur ni. Kita tetap degil. Tak betul kompas ni nak kena ikut jalan sebahagian barat. Contoh macam tu. Ada kawan dia kata, melah ikut kami, melah ikut kami. Ikut perikut kepada jalan yang memberikan petunjuk. Seolah-olah kawan-kawan itu umpama siapa? Umpama Nabi, umpama sahabat-sahabat Nabi yang berada di keliling mereka, yang selalu mengajak kepada mereka apa? Mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengajak mereka kepada Islam. Penutup ayat ini Allah mengatakan, qul, katakan juga kepada mana-mana pihak, kan, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, sesungguhnya hidayah Allah, petunjuk Allah, huwal huda. Itulah hidayah yang apa? Hidayah yang paling benar. Maksudnya dalam masa yang sama, kena cakap kepada siapa-siapa yang nak mengajak supaya kembali kepada
jalan yang salah, kan? Kalau macam ada orang mengajak kita kepada uh, jadi jahat semula ke, kan? Buat balik apa perkara-perkara yang salah, kita kena cakap dekat dia orang, aku tak nak ikut kau. Jangan ajak aku. Kerana kau ajak aku tu bukan pada bukan kepada bukan kepada jalan yang benar. Jalan yang benar yang aku kena ikut petunjuk Allah. Kerana petunjuk Allah itulah sebenar-benarnya petunjuk. Macam itu. Okey. Kemudian perlu dikatakan juga kepada mereka, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kan kita juga diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Maknanya masuk Islam, tunduk, patuh kepada pengatur sekalian alam. Okey. Boleh faham tak agak-agaknya perumpamaan ini? Mudah je. Okey. Jadi perumpamaan ini kalau kita dalami sikit lagi, syaitan dalam ayat ini dia dikaitkan dengan mana-mana pihak yang mengajak kepada kesesatan. Okey. Lepas tu fil ardi, di muka bumi itu maksudnya adalah di muka bumi itu maksudnya adalah di muka bumi itu, sesat di muka bumi itu maksudnya jalan lah, hidup mereka lah. Okey. Kemudian dalam ayat tu Allah mengatakan juga perumpamaan dia ada kawan-kawan tu, itu telah pun saya terangkan. Okey. Saya harap jelas dengan penerangan ringkas pada perumpamaan ini. Okey. Dia ayat nombor 71 ni, dia dalam satu ayat ni Allah datangkan dulu ayat yang direct terus, ayat yang macam jangan sembah selain Allah tadi itulah kan. Jangan patah balik ke belakang, jangan mensyirikkan Allah. Dalam masa yang sama, dalam ayat tu dilampirkan sekali, didatangkan sekali dengan permisalan. Okey. Ayat 71 ni kalau nak difahami dengan lebih lanjut juga apa yang Allah nak sampaikan, maka kena tengok ayat yang sebelumnya, iaitu ayat nombor 70. Dia kita jumpa kan perumpamaan itu dia akan datang selepas ayat dia ada cerita sebelum itu, patut Allah datangkan perumpamaan. Sama ada perumpamaan itu ayat lain ataupun dalam satu ayat macam kita baca pada ayat nombor 71 ini. Okey, moga-moga jelas dah faham. Maka mari kita bincang apa pengajaran ibrah fawaid daripada ayat ini. Okey, nombor 1 kita dapat belajar di sini. Okey, kalau kita tengok kepada ayat yang kita baca tadi tu, tiada yang boleh mendatangkan apa-apa manfaat ataupun tiada yang boleh membahayakan kita, memberi kesan buruk kepada kita, melainkan hanya Allah je. Selain dari Allah, mereka ataupun sesiapa tak boleh bagi manfaat kepada kita dan juga tidak boleh memberikan kesan buruk kepada kita, wala yadurruna. Okey. Yang kedua, kita dapat belajar juga dalam ayat ini adalah manusia yang memilih jalan mensyirikkan Allah, okey, mereka ini diumpamakan seperti orang yang kembali ke belakang. Sepatutnya kita nak maju ke depan. Tetapi jika memilih jalan mensyirikkan Allah, mereka diumpamakan orang yang berada mundur ke belakang.
Okey. Yang ketiga, pelajaran yang kita dapat dalam ayat ini ialah hidayah diumpamakan ataupun disamakan seperti jalan. Hidayah diumpamakan seperti jalan. Sebab itu dalam ayat yang kita baca tadi itu, kan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan sesungguhnya hudallah. Maksudnya sesungguhnya jalan Allah itulah sebenar-benar jalan. Sebab tadi ada orang tu dia telah tersesat di muka bumi. So dia nak keluar daripada sesat tu, dia kena pilih jalan yang boleh keluarkan dia daripada sesat. So jalan itulah disamakan seperti hidayah. Okey. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar dalam ayat ini, kan ada pasal kawan tadi tu kan. Mereka ada kawan tadi tu. Okey, kita dapat pelajari yang keempat, kesan ataupun pengaruh kawan kesan ataupun pengaruh yang ada pada kawan-kawan. Kalau kawan yang baik, dia akan ajak kita kepada ikut hidayah Allah. Kan dia ajak tadi, dia kata apa? Dia kata, iktina, ikut kami. Itu kesan kawan yang baik, dia akan bawa kita kepada hidayah Allah, ikut jalan Allah. Dan ada satu lagi kawan, ia boleh diumpamakan seperti apa? Dia diumpamakan seperti syaitan. Okey. Sebab syaitan ni, dia memang mengajak kepada jalan kesesatan. Sebab itu kita minta perlindungan kepada Allah dalam surah An-Nas. Ada syaitan di kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Maknanya syaitan ni ada dua lah. Ada syaitan memang daripada kumpulan jin, ada syaitan di kalangan manusia. Jadi itu kesan kawan. Maknanya ada kawan boleh bawa kita kepada hidayah Allah, jalan Allah. Ada kawan bawa kita ni jadi sesat. Hidup ni tak tahu tentu hala. Itu dikaitkan dengan syaitan. Okey. Kemudian yang ke mana? Yang ke berapa pula ni? Yang kelima Yang kelima. Okey. Yang kelima, apa yang kita dapat belajar dalam ayat ini ialah, okey, kita dapat belajar dekat ayat ini ialah, okey, tulis ya. Sesungguhnya hidayah ataupun petunjuk yang benar, hidayah yang benar sebenarnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ni kalau nak hidup, nak sampai ke syurga, jalan mana yang kita nak ikut? Kita ikutlah hidayah Allah. Kerana kita dah kata tadi, hidayah itu juga diumpama seperti jalan. So kalau kita ikut jalan hidayah Allah itu, maka hidayah itu yang boleh memberikan kita petunjuk, yang menunjukkan kita jalan yang nak diikuti, ia semuanya adalah di tangan Allah. Allah yang mempunyai sumber hidayah itu. Okey. Maksudnya kalau kita diberi banyak jalan kan, nak ikut jalan kanan ke, nak ikut jalan kiri ke, nak ikut jalan tengah-tengah ke, kita ada simpang 4 dan nak ikut simpang 1 ke, simpang 2 ke, simpang 3 ke, simpang 4. Maka kita mesti memilih simpang itulah yang Allah kehendaki ikut. Kalau Allah kata ambil simpang yang pertama, maka kita kena ikut jalan yang
pertama. Kerana simpang pertama itulah Allah telah tunjukkan dia punya signboard dia. Itu kena ikut. Jadi, hidayah yang sebenar-benarnya, jalan yang sebenar-benarnya kena ikut adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian, dekat sini, kita dapat belajar satu lagi ialah kita dapat belajar satu lagi dekat sini adalah apa lagi kita dah tulis ya? Okay. Satu lagi ialah orang yang menerima Islam, maksudnya kalau dia seorang yang Islam, ia mesti bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat penyerahan. Dia mesti kena ada sifat menyerahkan diri. Itu dia panggil linusal lima di Rabbil Alamin. Kita ni kalau dah Islam, kita kena menyerah diri. Kita kena patuh. Kita kena tunduk kepada apa saja arahan dari Allah. Kita dah ikut jalan tadi, betul tak? Kita dah jumpa jalan, jalan inilah yang kita kena ikut. Jadi kalau sepanjang jalan tu ada tak traffic light? Dekat jalan tu ada tak larangan memandu dengan laju? Ada tak dekat jalan tu signboard yang maksudnya signboard yang mengatakan contohnya perlu apa? Perlu contohnya bawa perlahan contohlah. Maka kalau kita jadi seorang yang Islam, maka kita kena ikut signboard tu. Kalau Allah kata buat ini, buat. Allah kata jangan buat ini, tinggal. Itulah jalan. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Linusallima, untuk kita linuslima lirabbil alamin. Maknanya secara tak langsung yang kita kena patuh, kena dengar, kena taat hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kita tak boleh taat orang yang ajar tu. Kita tak boleh ajar. Kalau ada orang kata, jomlah, ikutlah. Sekalipun ahli keluarga kita kata apa? Saya hanya akan tunduk, saya hanya akan ikut. Li Rabbil Alamin. Rabb sekian alam. Kalau Allah kata sama macam kamu kata, saya ikut. Tapi kalau Allah kata A, kamu kata B, saya tidak akan ikut. Sebab tu dalam ayat hujung tu, wa umirna, dan kami diperintahkan, Allah kata kepada Nabi, bagi tahu dekat depa-depa ni, kan, kata kepada mereka, kami ni telah diperintahkan untuk linus lima, menyerah hanya kepada Rabb sekalian alam. Baru menjadi seorang Muslim yang sebenar-benar Muslim. Okay. Tamatlah pengisian ringkas bagi peumpamaan surah Al-An'am. Moga-moga jelas, moga-moga faham. Okay. Ada apa-apa nak ditambah ataupun ada apa-apa persoalan tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Peheke do peheni. Fahimtum? Okay. Alhamdulillah lazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Okey, kalau dah faham, saya minta maaf sebab tak dapat nak menyediakan nota bertulis kerana ialah atas kelemahan pengurusan masa ni. Jadi ialah tak dapat sediakan, namun begitu
dengan penerangan saya yang kadang saya suka berulang, info yang sama sebenarnya adalah untuk mengukuhkan lagi, nak bagi ingat tu. Ulang cakap sekali mungkin dah faham. Okay, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Sebab ini adalah teknik di dalam Al-Quran. Allah juga banyak membuat pengulangan. Kan? Baca surah ni jumpa isu sama, baca surah ni jumpa isu sama. Kerana Allah nak mengingatkan. Ingat, 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 ingat. Okay. Moga-moga dapat manfaat. Okay, kita boleh ambil ayat yang hujung sekali tu, bagus juga yang hujung tu. Iaitu apa? Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kita kata apa? Prinsip hidup saya hanya akan tunduk, patuh, pasrah hanya untuk Rabb pencipta sekalian alam. Bukanlah bermaksud kita tak dengar cakap mak kita, tak dengar cakap bapa kita. Bukan maksudnya begitu. Tetapi yang mutlak, kita kata yang paling tinggi sekali adalah hanya untuk Rabbul Alamin. Kalau orang ajak yang kebaikan tu, taklah. Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok malam, kalau tuan-tuan ada waktu yang sama, 9 suku, kita akan ikuti tajuk lain. Kita nak fokus tajuk jejak 25 Rasul. Kita baru selesai minggu lepas kisah Nabi Adam. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan rakaman kisah Nabi Adam yang ada 10 siri dengan notanya sekali, boleh dapatkan di dalam grup WhatsApp ataupun dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia ada. So besok kita nak masuk kisah Rasul Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kita ambil dulu kisah Nabi Daud, lepas tu kita akan sambung dengan kisah Nabi Allah Sulaiman. Target kita akan dapatkan, kita akan belajar dengan terperinci kisah 25 Nabi, dan juga dalam 25 Nabi itu ada yang menjadi Rasul. InsyaAllah setiap Jumaat, malam Sabtu, kita jumpa 9 suku esok malam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.